Hai, Assalamualaikum semua. Saya Syalwani dan juga saudari Alia akan membahaskan topik yang menarik dalam video podcast kita kali ini berkaitan dengan silat cekak Ustaz Hanafi. Adapun silat cekak ini asalnya dari Kedah, tidaklah dapat dipastikan sama ada ia wujud hasil dari seorang atau hasil permuafakatan dari pelbagai guru. Silat ini datang dipercayai selepas kedatangan Islam di negeri ini. Silat ini dahulunya diajarkan hanya kepada para panglima di Kedah untuk menghalang pencerobohan luar ketika itu. Orang yang paling lama diketahui mempelajari silat ini adalah Panglima Ismail yang berkhidmat di bawah Sultan Ahmad Tajuddin. Panglima Ismail pada suatu masa telah mengalahkan seorang Batak bernama Tuah di Kubang Kerian, Perak. Seterusnya, silat ini diajarkan kepada Panglima Tok Rashid yang ketika itu terpaksa berpindah ke Perak kerana di tempat tinggalnya di Kedah ketika itu diserang wabak taun. Akhirnya Panglima Tok Rashid mengamanahkan silat ini kepada Yahya Said yang juga dikenali sebagai Pak Ya Said. Pesannya, kalau anak cucuku dari Kedah yang ingin belajar, hendaklah engkau pulangkan kembali. Encik Yahya Said pun diamanahkan untuk menjaga silat ini untuk diberikan kepada hak empunya. Nama sebenar Hanafi bin Haji Ahmad dilahirkan di Kampung Sungai Baru, Bukim Gunung, Alor, Kedah pada tahun 1923. Beliau merupakan pengasas dan pemimpin agung silat cekak Ustaz Hanafi. Beliau telah memulakan pendidikan awalnya di Sekolah Melayu Kampung Gunung Alor sebelum menyambung pengajian agamanya dengan beberapa orang ulama di Kedah. Bagi mendalami ilmu agamanya, beliau mengembara ke seluruh negara untuk menemui para guru yang dapat membimbingnya. Hasil penat lelah beliau terbalas apabila beliau menemui Tok Guru Pak Haji Zain bin Abdul Rahman yang dapat menghuraikan permasalahan tauhid berkaitan soal Tuhan di dalam agama Islam. Ustaz Haji Hanafi juga merupakan seorang yang sangat cintakan ilmu dan banyak guru yang telah dia temui untuk mencari jawapan dalam kehidupan. Beliau mempunyai minat yang sangat tinggi dalam bidang persilatan. Beliau sedar bahawa alam persilatan pada ketika itu dipenuhi dengan amalan tahyul dan khurafat. Beliau mahu mencari satu silat yang sangat bermutu serta boleh menjaga diri penuntutnya. Namun akhirnya, Ustaz Hanafi berjaya menemui Yahya Said yang selama 40 tahun telah menyimpan amanat Panglima Tok Rashid. Silat cekak akhirnya dilahirkan semula pada malam 5 Ramadan 1385 Hijrah bersamaan 28 Disember 1965. Seramai 20 orang penuntut telah diijazahkan di Rumah Syafi'i Darus beralamat Batu 4, 3 Palang 4, Jalan Gunung, Alor, Kedah. Pada mulanya, silat ini dikembangkan di bawah Pergerakan Kebudayaan Perkumpulan Sari Seni Budaya Seri Kedah. Ustaz Hanafi sendiri ketika itu adalah ketua seksyen silat dalam kelab tersebut yang melantik Yahya Said untuk mengajar silat cekak kepada semua ahli seksyen silat termasuklah beliau sendiri. Akhirnya, Ustaz Hanafi dikhatamkan sendiri oleh Yahya dan diberi mandat sebagai guru untuk mengembangkan silat cekak. Selepas dikhatamkan, Ustaz Hanafi mula mengembangkan silat ini pada mulanya di Sungai Petani. Kemudiannya di Bukit Mertajam di antara tahun 1968 dan 1969. Silat ini mula dikembangkan di Kuala Lumpur dengan kelas pertama di Kampung Bumi Putera dan Kampung Datuk Keramat di bawah Persatuan Bawian Putera pada tahun 1970 hingga 19 Ogos 1971. Ianya didaftarkan sebagai Persatuan Seni Silat Cekak Malaysia
PSSCM yang beralamat di nombor 32 Jalan Haji Sirat, Kampung Baru. Kemudiannya pula dipindahkan ke bangunan Silat Cekak di alamat bangunan Silat Cekak, Jalan Sentul, Kuala Lumpur mulai pada 21 Februari 1985. Berikut adalah senarai buah silat cekak sebanyak 21 buah. Pada asalnya, jumlah buah yang ada adalah 28. Ustaz Hanafi telah membuat beberapa perubahan dengan membuang dan menggabungkan beberapa buah di dalam sistem mata pelajaran ini kerana beliau berpendapat ada beberapa buah yang tidak praktikal untuk digunakan. Ada juga buah-buah yang hampir serupa dan buah-buah ini pula telah digabungkan. Peringkat pembelajaran. Ada 4 peringkat pembelajaran dalam silat cekak. Yang pertama, buah asas. Buah asas iaitu mempelajari asas menangkis serangan dari hadapan. Yang kedua, buah jatuh, iaitu lanjutan dari buah asas iaitu menangkis serangan dan juga menjatuhkan pihak lawan. Seterusnya adalah buah potong. Dia digunakan untuk menangkis semula buah asas dan buah jatuh jika pesilat cekak lain cuba menggunakan buah silat cekak ke atas diri kita. Yang terakhir ialah buah serang. Serangan kepada pihak lawan jika dielak pasti kena. Jika ditepis, kita akan menangkap dan menjatuhkan lawan. Ia juga boleh menyerang sambil menangkap, iaitu cekak menyerang, cekak menangkap. Seterusnya ialah kelebihan silat cekak pusaka Ustaz Hanafi. Yang pertama ialah mata pelajaran yang sistematik, ringkas dan mudah. Sistem pembelajaran seni silat cekak pusaka Ustaz Hanafi telah disusun dengan teratur bagi penuntut baru untuk mempelajarinya mengikut silibus dan turutan yang sepatutnya. Apabila kita belajar ikut tertib, barulah mudah untuk memahami pelajaran tersebut. Yang kedua ialah berdiri lurus ketika menghadapi serangan. Seni silat cekak pusaka Ustaz Hanafi tidak menggunakan sebarang kegoda dalam menghadapi serangan. Cuma berdiri macam kita berdiri semasa solat sahaja. Hal ini dapat menjimatkan penggunaan tenaga untuk jangka masa yang panjang. Ketiga, hanya mengambil masa setahun untuk belajar. Untuk kelas awam, anda hanya perlukan masa setahun sahaja untuk menamatkan silibus mata pelajaran seni silat cekak pusaka Ustaz Hanafi ini. Sejarah buah seni silat cekak pusaka Ustaz Hanafi ada 21 buah sahaja. Jadi, tidak masalah untuk menghabiskan dalam masa yang singkat. Dan yang terakhir ialah bebas daripada unsur tahyul dan khurafat. Semasa seni silat cekak pusaka Ustaz Hanafi ini dilahirkan oleh arwah Ustaz Hanafi, beliau menjadikan seni bela Melayu ini sebagai satu wadah bagi menentang amalan tahyul dan khurafat yang biasa terjadi dalam ilmu seni silat pada zaman dulu. Kini, ideologi Ustaz Hanafi diteruskan bagi menyebarkan dakwah Islam sambil mengajar seni bela diri. Seterusnya, syarat penyertaan. Seni silat cekak pusaka Ustaz Hanafi dibuka penyertaannya kepada semua individu yang beragama Islam serta berumur 13 tahun dan ke atas. Setiap penuntut baru hendaklah melalui satu majlis pengijazahan, iaitu majlis akad keizinan yang dilakukan di antara guru dan murid, bertujuan untuk membina hubungan antara guru dan murid. Seterusnya, matlamat seni silat cekak pusaka Ustaz Hanafi, iaitu
memupuk serta menanamkan semangat cinta terhadap seni silat Melayu sebagai seni kebudayaan bangsa Melayu. Juga untuk menyediakan asas serta kemudahan bagi pembelajaran ilmu seni mempertahankan diri yang tidak bercanggah dengan akidah Islam dan membentuk peribadi serta jati diri yang bersesuaian dengan gaya kehidupan semasa. Dan yang terakhir adalah pantang larang. Setiap ahli yang ingin mempelajari seni silat cekak pusaka Ustaz Hanafi akan bertemu dengan Yang Mulia Guru Utama dalam satu majlis ijazah. Setiap ahli akan berikrar dengan pantang larang di bawah, iaitu tidak menderhaka kepada guru, tidak menderhaka kepada ibu, tidak menderhaka kepada bapa, tidak bergaduh sesama ahli dan juga tidak mencaci silat Melayu asli yang lain. Itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.